Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita untuk sesi kali ini. Untuk sesi kali ini saya akan terangkan berkenaan macam mana kita nak menyediakan template Navisworks untuk kerja-kerja proses koordinasi lah. Okay. Template dalam Navisworks ni terpecah kepada 3 lah. Pertama, template workspace. Kedua, template set. And then last sekali, template clash test. Kesemua template ni akan digunakan oleh pihak BIM coordinator lah untuk menjalankan proses koordinasi. Dengan adanya template Navisworks ni, dia akan memudahkan ataupun melancarkan proses koordinasi reka bentuk lah. Okay, saya mulakan dengan macam mana kita nak sediakan template workspace ni. Cara dia pergi dekat software Autodesk Navisworks, and then kita upload, kita append model koordinasi lah. Okay, kalau tengok dekat sini untuk workspace, apa yang dimaksudkan workspace adalah paparan yang disediakan untuk memudahkan kerja-kerja koordinasi dilaksanakan lah. Macam mana kita nak sediakan? Cara dia pergi dekat view tab, and then pergi dekat view tab. Kat sini dia ada workspace, bawah panel workspace. Okey, untuk kita adakan dekat panel workspace ni, kalau kita expand kan, dia ada kategori save mode. Kalau save mode ni kita tengok macam mana. Okay, save mode ni dia ada yang basic lah, iaitu selection tree, lockable window selection tree, lockable window properties, save view, and then comment. Okay, kalau kita tengok yang Navisworks standard pula. Okay, Navisworks standard agak lama sikit sebab dia makin banyak lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini Navisworks standard, dia mengandungi lagi banyak lockable window lah, compare dengan Navisworks save mode tadi, iaitu contohnya ada clash detective, selection tree, measure set, quantification, resource catalog, item catalog, find item, comment, timeliner. Dia dah ada standard lah. Okay, kalau kita pilih extend, lagi banyak lah. So untuk menyediakan ni, kita perlu kosongkan lah lockable window yang dah ada ni. Saya nak tunjuk contoh macam mana untuk sediakan workspace je lah. Okay, cara dia, kita pilih yang minimal dulu. Okay, sekarang kita nak buat workspace untuk, contohnya untuk construction simulation. Item yang diperlukan adalah yang main utama tu, of course lah, kena ada selection tree. Yang ni macam compulsory lah, kena ada lah. Selection tree ni adalah lockable window yang menunjukkan status model yang digunakan lah, model apa yang sedang digunakan. Okey, seterusnya lockable window yang diperlukan semasa melaksanakan koordinasi construction simulation tu adalah set. Okey, ni lockable window set, and then find item,
find item biasa kita letak kat bawah. Cara dia, kita nak susun dekat window find item, cara dia klik sebelah kiri mouse and then drag sehingga dia keluar warna biru ni. Then kita letak mouse ni betul-betul bawah ke tanda arrow ni, baru kita lepas. So dia akan part kat sini lah, kat bawah. Okay, seterusnya dekat window yang diperlukan adalah timeliner. Okay, untuk ini timeliner ni cara dia, kalau kita nak drag ke, kita nak part dia ke position yang betul lah. Okay, cara dia kita drag. Ini kalau dia berada di awangan macam ni, dia tak pin lagi lah. Kalau yang ni dia dah pin lah, so kita perlu pinkan dia. Cara dia drag and then macam tadi juga kita letak part dekat yang kita nak lah. And then sekarang ni dia dah pin dah ni, dia bentuk macam ni. Ok, yang ni kita boleh susun kedudukan dekat window ni, kita boleh susun contohnya set ni saya nak letak sebelah kiri. Cara dia, kita klik sebelah kiri, cara dia kita pin dulu and then kita drag ke sebelah kanan lah. Kita nak susun bagi cantik sikit sebab dia bertindang. Okay, and then find item ni kita susun sekali lah dengan timeliner, dia akan susun dekat bawah ni. Okay, okay, itu adalah contoh macam mana kita nak menyediakan template bagi workspace. Okay, bila kita dah sediakan ni, kita boleh save workspace tersebut sebagai template. Cara dia, pergi dekat view tab and then bawah panel workspace, pilih save workspace and then cari lokasi yang kita nak simpan folder tersebut. Okay, contohnya template workspace. Okay, kat sini dia ada naming dia lah, and then format dia adalah dalam XML. Yang ni contohnya saya save sebagai template construction simulation. Yang ada dah contoh lah. Jadi kita tekan butang save. Ok, siap. Ok, seterusnya kita akan sediakan template bagi set. Cara dia, untuk menyediakan template set ni, pertama kali kita perlu keluarkan dekebal yang perlu kita keluarkan adalah of course lah dekebal window set kan. Ok, kalau tengok dekat sini, dekat dekebal window set ni dah ada existing component lah set, so saya delete dulu. Ok, sepintas lalu set ni kita boleh hasilkan and then kita export sebagai template kat sini. Kalau tengok kat sini, kita boleh import search set and then kita boleh export search set. So untuk sesi ni saya tunjuk macam mana kita nak hasilkan set. Ok, caranya kita of course lah, kita kena adakan dekebal window set and then
untuk hasilkan search set ni, dekat window yang terlibat adalah satu lagi find item. Ni tak ada kat sini find item Okey. Dekat window yang perlu adalah set, dekat window set, selection tree, and then last sekali find item. Okey. Cara dia first ni, saya nak tunjuk kaedah pertama lah. Cara dia, kita klik salah satu komponen, kita pilih salah satu komponen dekat sim view ni pada model koordinasi. Kita pilih salah satu, contohnya saya nak pilih roof, and then bila kita dah pilih roof ni, pergi dekat dekat window selection tree, ambil main komponen, naming dia. Kat sini dia ada dia pecahkan by level kan. Kalau kat sini, bila kita klik kat sini, dia akan pergi dekat lokasi mana komponen tersebut berada. So untuk roof ni, kalau kita tengok yang lain pun nama dia roof juga. So untuk senang, kita ambil first kita pilih roof dulu Okay, cara dia right click pada perkataan roof, and then copy name, dan pergi dekat find item, pilih model yang terlibat untuk kita hasilkan set tersebut. Kalau untuk sesi ni roof berada dalam model architect, so kita pilih model architect, and then dekat tetapan pencarian dalam find item ni, kita expand sikit. Kita perlu tetapkan beberapa kriteria lah. Pertama, dekat sini kita ada kolom kategori, property, condition, and then value. Okay, kat sini bila kita dah copy daripada name dekat selection tree tadi, kita perlu set kan item ni lah, tetapan macam ni kat sini dia boleh pilih, dia ada item dan kategori, level, element. So yang ni kita pilih item, kat sini kita pilih name, dan kat sini pilih equal, and then less equal ataupun contain boleh guna antara dua tu. Okay, and then dekat value ni kita control V apa yang kita dah copy dekat sini tadi, and then bila dah set macam tu, kita find all. Okay, so dia akan highlight semua komponen yang nama dia roof. Okay, bila dah kita dah find all, dah siap, and then pergi dekat local window set, right click, ataupun pilih yang gambar teropong ni boleh juga. Yang ni dia save search. Kat sini dia ada dua pilihan lah, save selection ataupun save search. Nanti saya tunjuk perbezaan dia Yang ni kita pilih save search, and then kita namakan dia sebagai roof. Enter. Okay, sekarang kita nak tengok apa guna set ni. Okay, contohnya saya nak cari komponen roof. Saya just tekan saja komponen roof dekat sini je, dekat set saja. So automatic tengok contoh saya nak pilih roof, so saya tak perlu susah payah sebab kita dah ada set yang kita dah hasilkan tadi.
So saya pilih je, klik je komponen roof, dia akan select terus. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan jika roof ni kita tengok kalau kita tengok kat sini, kita pilih nama roof tadi, dia still ada yang tertinggal Okey, yang ni dia tak select. Sebab apa? Sebab nama yang ni dia nama dia roof soffit. Yang tadi kita letak saja roof ST kan. So cara dia, kita perlu masukkan nama ni sekali dalam tetapan yang kita tetapkan tadi. Cara dia, kita pergi dekat roof tadi, tengok dia ada highlight yang kat luar ni saja kan. So cara dia, kita pilih juga yang roof yang tertinggal tadi, and then tengok nama apa, roof soffit. So kita pilih nama dia roof soffit ni, and then pergi dekat tetapan tadi, kita perlu tambah satu lagi row untuk menambah kriteria pencarian lah. Okay, kat sini kita pilih item, name, dan equal. Okay, Ctrl V. Jangan lupa kita right click dekat row nombor 2, pilih all condition, then find all. So dia akan select semua. Sini dia akan select semua So pergi dekat komponen set roof tadi, right click, update lah. So dia akan select semua lah. Okey. Okey, berbeza pula kaedah penyediaan selection set ni. Selection set ni kita tak boleh jadikan dia sebagai template. Maksudnya selection set ni kita tak boleh guna untuk projek lain. Dia boleh digunakan untuk projek ni saja. Untuk sesi kali ini saya hanya tunjuk macam mana kita nak hasilkan kalau menggunakan kaedah selection set, iaitu kaedahnya adalah kita perlu select salah satu komponen yang dalam model dekat SceneView ni. Contohnya saya pilih komponen piling saya pilih komponen roof jugalah. Okey, bila saya dah pilih ni, kita tak guna engine find item ni, kita tak guna. Sebaliknya kita hanya right click and then save terus, save selection, bukan save search. Okey, so dia akan keluar gambar macam ni. Ni maknanya save selection. Kita namakan roof. Okey, so beza dia, yang ni kita boleh gunakan untuk another project, yang ni kita boleh gunakan untuk project ni saja. Okey, untuk kita export, untuk kita jadikan dia sebagai template, hanya yang kaedah save search set saja kita boleh jadikan template. Contohnya ini kita dah ada contoh dua berlainan, save search set and then selection set. So kita tengok, kita export. Okay, namakan dia sebagai, ini sepatutnya ikut naming lah, tapi untuk sesi kali ni saya tunjuk saja set architect. Kita pilih. Okay, yang ni saya delete lah, sebab saya nak import apa yang kita dah buat tadi. Okay,
cara dia kalau kita nak guna template yang kita dah hasilkan tadi, cara dia pergi import and then pilih set architect. ok, bila kita import, nampak tak selection set tadi dia tak ikut sekali, maknanya kita tak save, tak boleh save. So yang hanya boleh dijadikan template adalah set. So itu saja untuk penerangan bagi menghasilkan set. ok, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak hasilkan clash test. ok, cara dia ini banyak digunakan dalam proses koordinasi, especially untuk proses clash analysis lah. ok, cara dia, kita perlu keluarkan the cover window clash detective lah. Cara dia bagi dekat home tab, bawah panel tools, kita pilih clash detective. ok, bila kita dah pilih, dia akan appear dekat sini lah. ok, dekat clash detective, the cover window di clash detective ni, dia ada beberapa tetapan lah. Ini akan diterangkan secara lebih lanjut dekat sesi penyediaan video bagi proses clash analysis lah. Cuma kat sini, sesi ni saya nak tunjuk macam mana kita nak hasilkan sample clash test. ok, cara dia, kita contohnya kat sini saya delete dulu. ok, bila kita keluarkan the cover window clash detective tadi, dia macam dia akan kosong lah. Untuk kita tambah clash test, kita pergi dekat sebelah kanan atas clash detective cover window ni, and then kita pilih add test. ok, bila pilih add test, kita perlu tetapkan lah komponen model apa lawan kita nak lawan dengan model apa, contoh, ataupun komponen apa nak versus komponen apa. So kat sini yang saya nak tunjuk adalah komponen bagi roof with ni lawan dengan apa, with structural column. So bila kita dah namakan dia, kita enter. ok, yang dimaksudkan roof with structural column ni, dekat bahagian select ni, maksudnya sebelah selection A ni mewakili architect lah, roof, komponen roof bagi disiplin architect, and then selection B ni adalah mewakili structural column bagi disiplin structure lah. ok, yang kaedah pertama ni saya nak tunjuk macam mana kita nak hasilkan menggunakan set. Sebab ini saya dah sediakan set. Selain pada kita pilih menggunakan set, kita boleh juga pilih komponen direct, komponen di bawah model yang ada kat sini lah. ok, untuk yang first step ni saya tunjuk menggunakan set. Cara dia, bawah bahagian selection A ni, bawah arrow standard ni, kita boleh expand, sama ada kita nak guna standard ni kita ambil terus daripada model. Yang ni sebab kita dah ada set, so kita pilih set. ok, bila kita pilih set, dia akan keluar paparan
komponen yang kita dah set kan. Okay, bagi selection A ni saya pilih roof lah sebab dia sebelah kiri kan. Okay, untuk selection B saya pilih set, komponen dia adalah structural column. Macam tu. So lepas tu antara yang lain kita perlu tetapkan yang ni lah, sama ada kita nak hard glass ataupun soft glass. Soft glass ni clear lah yang apa. Okay, bila kita dah tetapkan tetapan macam tu, toleran jangan lupa berapa yang kita nak consider dia bertembung. Kalau kat sini contohnya 0.001 meter lah. Okay, bila dah hasilkan ni, kita boleh run lah. Okay, kalau tengok ni banyak lah kan, sebab of course lah tiang structure akan bertemu dengan roof. Saya nak tunjuk contoh saja ni. Okay, glass yang kita hasilkan ni, kita boleh export dia sebagai template. Cara dia pergi dekat bahagian bawah ni, dekat document window clash static, export. Okay, bila kita export, dia akan keluar paparan macam ni. Dan kita namakanlah dia contoh ni sepatutnya follow naming yang ditetapkan oleh pihak JKR lah. Ini saya nak tunjuk contoh je. Okay, yang ni glass test. Here with ini kita save, and then yang kita export tadi, dekat test ni kita boleh tambah banyak jenis, kita jenis list lah. Kita boleh tambah banyak list lagi kat bawah ni. Okay, itu adalah sedikit sebanyak macam mana kita nak sediakan clash test template. Okay, yang tadi kita sediakan clash test menggunakan set. Okay, kalau yang manual kita tak guna set, cara dia kita boleh pilih standard kat sini. Okay, contohnya kat sini saya nak tambah nama classnya, kita letak contoh apa, bagi contoh window with floor. Okay, yang ni kalau ni yang kaedah kita tak gunakan set bila kita tak gunakan set, template ni bila kita export nanti dia tak save, dia tak boleh bawa dan save sebagai template sebab kita tak guna set. Yang ni kita guna set tadi, so template ni kita boleh gunakan sebagai template lah. Maksudnya dekat another project pun boleh guna. Nanti saya tunjuk lebih jelas lah. Okay, kalau yang manual ni kita pilih secara manual, cara dia contohnya sebelah kiri ni selection A, kita pilih standard and then pilih komponen apa yang kita nak senaraikan sebagai clash. Contohnya dekat sini saya expand model arkitek lah kan.
Untuk architect saya kena cari manual macam ni lah, sebab kita tak guna set kan. Okay, window. Untuk selection B pula, kita pilih komponen floors. Kita cari floors. Contoh saya ambil arah 1 kan, and then kita macam tu lah. Tetapan macam yang bawah ni macam yang kita guna tadi lah. So benda ni bila kita dah tetapkan, and then kalau kita export, contohnya namakan dia 2 contohnya 2. Tadi yang ni kita hasilkan menggunakan set class test tadi menggunakan set. Okay. Contoh yang ni saya nak delete semua, delete all. Okay, saya nak tambah import class test. Okay, yang ni yang pertama tadi tak ada class test, yang kita tak guna set lah. Yang ni ada 2 tadi kan, yang menggunakan set dan yang menggunakan kaedah manual. So kita tengok perbezaan dia. Okay, bila saya dah import balik class test tadi, so yang akan masuk ataupun yang disimpan adalah class test yang menggunakan set saja. So yang kita buat manual tadi, kaedah manual tanpa menggunakan set, so dia tak boleh simpan sebagai template lah. Okay, itu setakat tu sahaja contoh-contoh macam mana kita nak hasilkan template bagi class test lah. Okay, sebenarnya saya dah sentuh untuk ketiga-tiga topik ni, iaitu macam mana kita nak hasilkan template bagi workspace, template set, and then last sekali template bagi class test. Okay, semoga bermanfaat dan dapat membantu tuan-puan dalam proses penyediaan proses koordinasi lah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.